Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini daripada Menteri Besar Perlis selepas disoal siasat oleh SPRM yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Beliau kata, apabila ditanya apa yang sebenarnya disiasat oleh SPRM, beliau membuat pengakuan yang paling tak masuk akal. Beliau menjawab, macam-macamlah. Itu jawapan Menteri Besar Perlis terhadap pertanyaan mengapa atau apa sebab SPRM menyiasat beliau. Tapi terdahulu sebelum itu, kita telah ketahui bahawa anak Menteri Besar Perlis ini telah pun pernah ditahan oleh SPRM untuk siasatan dakwaan kononnya berlaku pemalsuan dokumen untuk kerja-kerja yang tidak dilaksanakan dan membabitkan RM600,000, termasuklah pendedahan bahawa ada juga yang menyebut tentang air minum diraja. Apabila Menteri Besar Perlis ini dipanggil SPRM dan telah disiasat selama berjam-jam, inilah jawapan beliau sahaja. Macam-macamlah jawab beliau. Selepas hadir memberi keterangan kepada SPRM selama 9 jam, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli nampaknya tidak memberi butiran lanjut mengenai siasatan Suruhanjaya itu. Ditanya mengenai kes dia dipanggil untuk dirakam percakapan itu, dia menjawab macam-macamlah. Menjawab soalan bahagian mana dia disiasat, dia berkata, saya pun tak pasti. Ini jawapan yang memang sudah diketahui ramai, orang selalu guna, dan memang jawapan yang telah pun skemanya sama. Bila ditanya sama ada tak tahu ataupun tidak pasti. Sukri yang ditemui di luar ibu pejabat SPRM di Putrajaya juga berkata, Suruhanjaya itu tidak akan menghubunginya lagi. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan Sukri ditahan walaupun PAS mendakwa sebaliknya. Azam memaklumkan ahli parlimen itu dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas kenyataannya direkod berhubung dakwaan kes salah guna kuasa. Laporan terkini daripada Harapan Daily menyebut bahawa berkait dengan isu Menteri Besar Perlis disiasat oleh SPRM ini, akhirnya ada satu laporan terkini yang kita terima, iaitu SPRM mungkin akan memanggil Menteri Besar Perlis ini sekali lagi. Walaupun pengakuan sebentar tadi yang kita baca menyatakan bahawa Sukri berkata, SPRM juga berkata Suruhanjaya itu tidak akan menghubunginya lagi, tetapi laporan daripada Harapan Daily menyebut SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil semula Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berhubung siasatan dakwaan kes salah guna kuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, keputusan untuk memanggil semula Muhammad Syukri atau sebaliknya tertakluk kepada keperluan siasatan. Bergantung kepada hasil siasatan, katanya ringkas lapor Berita Harian. Azam berkata demikian ketika ditanya kemungkinan SPRM akan memanggil semula Muhammad Syukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis selepas ini. Semalam Syukri ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 membabitkan dakwaan salah guna kuasa. Ia membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana termasuk membaik pulih, menyelenggara, pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Dia bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas hampir 8 jam diambil keterangan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya sedang berada di sebuah tempat yang paling menarik yang ada di Sabah. Bagi anda yang ingin melawat Sabah, bolehlah pergi ke tempat ini. Namanya Kokol. Baik, bukan itu cerita yang ingin kita kongsikan malam ini, tapi cerita yang menarik yang kita kongsikan malam ini ialah cerita tentang SPRM menahan Menteri Besar Perlis.
Kalau baru-baru ini, Menteri Besar Perlis ini kata, dia sudah habis mendidik, memberikan pelajaran, pendidikan dan ajaran agama kepada anak beliau yang telah ditahan SPRM sebelum ini. Kali ini apa pula jawaban beliau apabila beliau sendiri yang ditahan oleh SPRM? Kata anak dah diajar, anak dah dididik dengan pendidikan yang cukup. Kali ini bagaimana pula dengan bapa yang ditahan SPRM? Menjadi persoalan netizen pada malam ini ialah apa sebenarnya yang dibuat dan apa yang mengaitkan Menteri Besar Perlis ini sehingga beliau ditahan SPRM. Menteri Besar Perlis Muhammad Sukri Ramli ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pagi ini. Menurut sumber, dia ditahan di Ibu Pejabat Agensi Anti Rasuah itu selepas hadir untuk memberi keterangan kepada pihak berkuasa berhubung siasatan yang sedang berlangsung ke atas anak lelakinya. Difahamkan Muhammad Sukri ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan salah guna kuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan Muhammad Sukri kini berada di Ibu Pejabat Agensi berkenan. Saya boleh sahkan Muhammad Sukri dipanggil oleh SPRM, kata beliau. Ketika ini, dia ada di Ibu Pejabat kami dan sedang memberi keterangan kepada pegawai SPRM berhubung beberapa dakwaan berkaitan dia dan anak lelakinya, kata Azam kepada Malaysia Kini. Tambah Azam, Muhammad Sukri disiasat mengikut Seksyen 53 dalam kurungan 3 Akta SPRM. Apabila ditanya sama ada Pesuruhjaya PAS Perlis itu ditahan, Azam berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan tangkapan akan dibuat. Bagaimanapun katanya, ahli politik terbabit dijangka dilepaskan jika SPRM berpuas hati dengan kenyataan yang diberikan. Saya tidak menolak kemungkinan dia akan ditahan mengikut Seksyen 53 Akta SPRM bergantung kepada keterangan yang diberikannya pada hari ini, katanya. Sekiranya keterangan itu mencukupi, maka dia akan dilepaskan dengan jaminan, katanya lagi. Minggu lalu SPRM menahan anak lelaki Muhammad Sukri serta 5 yang lain bagi membantu siasatan berkaitan penyerahan dokumen palsu dan tuntutan membabitkan RM600,000 sejak 2 tahun lalu. Kes itu disiasat selepas projek yang melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan, pembaikan, pembekalan, perkhidmatan dari tahun 2022 sebaliknya tidak dilaksanakan sehingga kini. Ini yang membuatkan ramai netizen marah. Kata mereka, sudahlah mengemukakan dokumen palsu, membuat kerja pun tidak, tuntut duit pula, kata mereka. Tak rasa malu ke, kata mereka lagi. Azam Baki hari ini juga mengesahkan salah satu kes yang disiasat termasuk dakwaan tuntutan palsu bagi membekalkan minuman untuk Raja Perlis semasa baginda mendapatkan rawatan di sebuah hospital di negeri itu. Susulan penahanan anaknya itu, Muhammad Sukri memberitahu Dewan Undangan Negeri Perlis bahawa dia terbuka dengan siasatan oleh pihak berkuasa dan sedia menerima jika benar-benar berlaku wujud sebarang salah laku. Ini adalah ujian yang sedang saya hadapi dan jika anak saya terbukti bersalah maka hukumlah dia dengan kerana saya sudah beri pendidikan dan ilmu, katanya. Ia termasuk juga pegawai saya di mana saya selalu berpesan mengenai perkara ini dan jika terbabit juga saya sudah habis ikhtiar, kata beliau lagi. Setakat jam 1.32 petang tadi, Muhammad Sukri masih berada di Ibu Pejabat SPRM untuk memberikan keterangan. Hal itu disahkan SPRM di sebalik hantaran melalui akaun Facebook Muhammad Sukri yang mendakwa ahli politik berkenan sudah dibenarkan pulang. Sementara itu, Muhammad Sukri disahkan sudah meninggalkan Ibu Pejabat SPRM pada awal petang tadi. Dia dibenarkan keluar dari situ selepas selesai memberikan keterangan kepada pegawai anti rasuah berkenan. Ada beberapa komenlah daripada netizen berkait isu ini di ruangan Malaysia Kini. Antara komen daripada Red Parrot 2782 mengatakan berkopiah belum tentu amanah, melaungkan Islam belum tentu menjaga maruah Islam, hafaz Al-Quran belum tentu mengamalkan kehidupan dan adab seperti disarankan Al-Quran.
Ingatlah iblis yang bongkak dengan asal-usulnya dari api dan amalannya sehingga dilaknati Allah, kata Red Parrot di ruangan komen Malaysia kini. Harimau satu pula mengatakan, kena tipu oleh orang-orang cerdik pandai seperti Jole lagi ke, kata harimau. Green Cheetah pula menulis kalau ada bukti yang mereka ini makan rasuah, tipu rakyat dan sakau duit rakyat, maka siasatlah. Anti Budaya pula, tiada sesiapa bersalah sehingga dibuktikan demikian oleh mahkamah. Walaupun dituduh, namun sehingga mahkamah mensabitkan sebagai bersalah, barulah dikatakan bersalah. Sabak jah yang amat berhormat, kata Anti Budaya. Otak Center kata, PAS tetap manusia biasa saja, bukan semua bersih. Golden Gecko kata, usah takut, terus pi mohon diskaun dan edindum dekat orang besar, kata Golden Gecko. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini memang paling mengejutkan. Dipetik dari Harapan Daily, PAS disindir guna gambar solat sebagai poster kempen, siap samakan dengan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar menjadi bahan sindiran pengguna media sosial selepas tular poster kempen miliknya yang menggunakan gambar sedang menunaikan solat. Poster tersebut merupakan bahan kempen ketika beliau yang juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Selangor itu bertanding pada pilihan raya umum ke-15 bagi merebut kerusi Kota Anggerik. Beliau bagaimanapun tewas kepada Najwan Halimin daripada Pakatan Harapan PH dengan majoriti 10,834 undi. Poster memaparkan Muhammad Sukri bersembayang dan dijadikan modal kempen itu tersebar. Selepas beliau mengulas perihal ekonomi, mendakwa kerajaan perpaduan hari ini menekan hidup rakyat. Atas sebab itu, pengguna media sosial tampil membidas dengan mengatakan, ahli PAS itu sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang pentadbiran dan sebab itu dia hanya menggunakan gambar beribadah sebagai modal politik. Dari pemerhatian, terdapat 2 poster yang dikongsi pengguna X memaparkan gambar ketika sedang solat dijadikan bahan kempen oleh ahli PAS itu. Tidak berdiam diri, Muhammad Sukri membalas kembali dengan beberapa foto Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang solat, yang dikatakannya lebih banyak berlambak di internet. Tak perlu tuduh ibadah jadi modal politik. Berlambak gambar Perdana Menteri ke-10 solat di internet. Tak pernah saya sebut modal politik, katanya. Bila saya ulas dan kritik berkait pentadbiran, kita fokus pada perkara tersebut. Terlampau suci kerajaan Madani sampai tak boleh dikritik, siapa yang ekstrim soalnya. Bagaimanapun, tindakannya itu hanya memakan diri kerana warganet membandingkan dengan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim yang tidak pernah menggunakan gambar menunaikan solat untuk meraih undi. Tak pernah lagi Perdana Menteri ke-10 buat poster guna gambar solat. Korang je menunggang agama, tak sedar diri, kata pengguna X. Apa dia yang teruk sangat tu Ustaz? Adakah Perdana Menteri ke-10 buat poster macam Ustaz buat tu? Dakkan, ha, kata seorang lagi penulis. Perdana Menteri ke-10 tiap-tiap Jumaat ada gambar solat Jumaat. Semua orang tahu, sindir Naufal. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.